So kita tengok on the topic of consolidation settlement. Okay. So basically consolidation settlement, when we plot it, okay, or when we observe it, okay, so it is a time dependent. Maknanya penurunan ataupun kadar apa ni berterus dengan masa, tergantung dengan masa. So walau bagaimanapun dia bukan linear, okay, dia adalah non-linear, okay, dan dia adalah irreversible. Okay. Maknanya kalau kita kurangkan load yang dikenakan ke atas sampel tersebut, okay, dia tak akan kembali pada keadaan yang asal, tetapi dia ada menunjukkan reverse punya efek, tapi dia bukan dalam keadaan yang asal. Okay. So dia non-linear, maknanya dia kadar dependent dengan masa, dia bukan linear. Okay, dia akan bentuk satu curve yang non-linear. Okay. So this is an analogy of consolidation settlement. Okay, when saturated soil is loaded, okay, kita tengok pada gambar dia, dia punya contoh ni. Okay. Okay, so this is the example. Okay. Kita imagine bahawa spring ni adalah soil skeleton, okay, fabric soil, okay, manakala angin yang ada dalam this diagram, okay, dia adalah mewakili air. Okay. So ataupun kita boleh masukkan air saja, tak ada masalah, dan spring ni bertindak sebagai soil skeleton. Okay. So load is taken by the water. Okay. Dan apabila kita open the valve, okay, so the function of the valve is to allow for the dissipation of water. Okay. So bila kita dalam keadaan biasa tanpa kenakan load, dia jadi begini. Okay. Apabila kita kenakan load, okay, dia seolah-olah dia menunjukkan berlakunya immediate settlement. Okay. Tetapi dia tidak signifikan sebab water tak dissipate lagi. Kan saya dah explain sebelum ni bahawa immediate settlement proses yang mana tiada ketara perubahan yang dapat dilihat, okay, disebabkan oleh water tidak dissipate, okay, dan dia akan di-continue apabila ada pengeluaran air yang kita namakan sebagai consolidation settlement. Okay. So then kita buka dia punya valve. Okay. So once valve sudah dibuka, okay, dia akan menyebabkan water dissipate. Okay. So once water dah dissipate, okay, load is taken by the soil skeleton. Okay. So dalam keadaan itu deformation berlaku. Okay. So ibarat macam ni, kalau awak pasangkan sponge, okay, kalau awak biar keadaan biasa, dia tak akan menunjukkan pengaliran air yang cepatlah berlaku. Okay. Tapi awak letak load, okay, nanti air akan keluar secara tidak langsung. Tetapi masih lagi ada air yang berada di dalam sponge tersebut. Okay. Kalau awak tambah lagi, okay, air akan keluar lagi, tetapi masih lagi ada air di dalam sponge tersebut. Okay, menunjukkan bahawa air yang ada dalam sponge tersebut adalah air yang paling optimum untuk menanggung beban yang dikenakan ke atas sampel. Okay. So that is the process of consolidation settlement. Okay. Kalau kita keluar remove loading ataupun reduce the load, okay, keadaan sponge tersebut boleh cuba untuk kembali dalam keadaan biasa, okay, tapi dia tidak seperti mana keadaan yang asal. Sama juga dalam kes yang ni, kalau kita keluarkan dia punya load, okay, dengan syarat spring ni dia tidak terlampau kenyal lah. Okay, sebab tanah dia tidak terlampau kenyal seperti mana apabila kita kenakan load. Okay.
So maka dia mungkin takkan kembali dalam keadaan biasa. Okay, dia mungkin dia shift, dia berlagi shift. Okay. Tapi dia takkan shift dalam keadaan yang biasa, dalam keadaan asal. Okay. So that is the consolidation settlement analogy lah. Okay. Untuk kita observe the consolidation characteristic, okay, kita akan menggunakan odometer test. Okay. So this is a common type of testing yang kita gunakan untuk observe consolidation characteristic. Okay. Sebab apa? This value kita akan gunakan dalam calculation untuk mengira settlement yang akan berlaku. Okay. So apa yang perlu kita dapat daripada this testing? Okay, tapi sebelum tu kita tengok dulu macam mana bentuk testing tersebut. Okay. Okay. So this is the setup for the odometer test. Okay. So this is the soil specimen. Okay. Yang mana size dia in term of diameter 50 mm. Okay. Manakala thickness of this specimen adalah 20 mm. Okay. So this specimen will be overlaid and underlain by a porous stone. Okay. So this is porous stone. Okay. Diapit atas dan bawah. Macam sandwich lah. Okay. So dia bergantung kepada keadaan drainage yang berlaku ataupun yang ada di site. Okay. So for example sekejap Saya lukis. Okay. Contoh kalau di site sini kot sini. Okay. Kita dapati bahawa clay dan consolidation hanya berlaku dalam clay. Sebelum saya dah terangkan sebelum ni, primary consolidation ataupun consolidation settlement yang berlaku di clay. Okay. Andai kata di atas ni adalah sand. Okay. Manakala yang bawah ni adalah bedrock. Okay. Okay, secara semula jadinya bedrock ni dia tidak membenarkan air untuk mengalir. Okay, dia impermeable layer. Manakala sand, dia membenarkan air untuk mengalir melalui sand. Okay. So kat situ kita istilahkan sebagai single drainage system. Okay. So air hanya berlaku ataupun mengalir melalui sand layer saja. Okay. Manakala bedrock, air tak akan mengalir. Okay. So dalam setup, untuk seolah-olah mewakili this kind of situation, maka yang ini mungkin perlu ditukar kepada aluminium plate lah. Yang mana dia rigid, dia keras. Okay. Tetapi dia tidak membenarkan air untuk mengalir. Okay. Kalau yang ini sand, okay, so kita istilahkan sebagai double drainage. Okay. Menunjukkan bahawa air boleh mengalir atas dan bawah. So kita apitkan atas dan bawah dengan porous stone. Okay. Sebab apa dia panggil porous stone? Dia rigid, okay, dia keras, tetapi dia ada ruang rongga-rongga pore, okay, untuk membenarkan hanya air saja yang keluar, bukan melibatkan soil bergerak keluar daripada stone tersebut. Okay. So specimen normally thickness dia 20 mm. Okay. Dan dia direndam di dalam water. Okay. Dan kita akan kenakan load berdasarkan spesifikasi yang ada di dalam BS 1377. Okay. So maknanya kita kenakan load. Okay. Dan setiap kali kita kenakan load, kita mesti catat dia punya deformation ataupun settlement yang berlaku. Okay. Dan for example, okay, the number of the load, okay,
dia akan bermula pada 625 kilopascal. Okay. So kita kena convert lah. Maksud saya kilogram. Okay. Kita tahu berapa area dia. Okay. So kita boleh dapat dalam keadaan kilopascal ataupun kilonewton per meter square. Okay. So then doublekan dia akan jadi 12.5. Ini saya tulis dulu lah, nanti kan awak boleh mudah tahu macam mana dia punya proses. Lepas tu 25. Okay. Then we increase to 50. Okay. Increase to 100. Tinggikan lagi 200. Tinggi 400. Naikkan 800. Okay. 1600. Okay. Ada keadaan dia boleh pergi sampai 3200. Bergantung kepada keadaan tanah. Kalau tanah tu keras, kita akan tinggikan. Dan maksimum sistem yang ada setahu saya untuk odometer ni dia boleh pergi sampai 6400. Okay. For every loading, kita kena biarkan dia settle ataupun dia deconsolidate selama 24 jam. Okay. So awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. So 11 hari untuk complete what we call as loading process. Okay. Lepas itu, kita mesti reloadkan dia sebab kita nak dapat apa properties daripada reloading process. Okay. So kita reloadkan 6400. Normally kita perlukan 3 stage lah. Okay. Kita boleh terus jump kepada 1600 for example. Okay. Dia tak perlu seperti mana process of loading. Okay. Lepas tu kita reloadkan jadi 400. Okay. Lepas tu kita reloadkan jadi 100. Okay. So means that for the whole testing ni dia memerlukan masa 2 minggu. So memang panjang. Okay. So macam mana bentuk loading di apply? Okay, kalau ini dia punya apa? Post dia Saya rasa dah terang lah. 24 jam. Okay. Okay, nanti dapat result baru kita plot. Nanti saya terangkan macam mana nak analyze data pula. Okay. Okay. So this is the setup on the actual punya condition So yang ini ada yang di makmal teknik lah. SKA. Ini bilik lama kita dah buat turun ke bawah. Okay. So this is the load. Okay. So dia ada macam sistem moment Okay. So sebab tu kalau kita directly apply, dia memerlukan load yang besar. Tapi kalau kita ada satu distant arm ni, okay, mungkin load yang ini kita hanya multiply dengan 10. Dia dibesarkan sebanyak 10 kali. Okay. Mungkin yang ini 1 kilogram. By right, yang akan dikenakan ke atas load sampel tersebut adalah okay. So kita akan seolah-olah apply 10 kilogram ke atas sampel. Okay. So ini manual punya approach Okay, manakala reading yang kita ambil berdasarkan kepada this dial gauge. Okay. Saya rasa tidak sesuai sand testing ni menggunakan sistem dial gauge sebab dia berlaku untuk 24 jam. Okay. Takkan orang nak datang untuk catat. Okay. So kita menggunakan LVDT lah, maknanya kita record menggunakan sistem komputer. Okay. So sampel dimasukkan dalam air. Okay. Direndamkan. Okay. Kalau sampel tu dah tanda keras, okay, mungkin waktu sampel tu diambil,
kita biarkan lama dalam piston sampler tu waktu ambil decide. Okay. So kita kena biarkan dia saturated 1 hari dahulu. Okay. Biar dia kembali dalam keadaan yang asal. Dalam keadaan dia ambil decide dia di bawah permukaan air. Okay. So this is dead weight punya sistem lah. Okay. So nampak ni dia disusun ni semua ni akan digunakan nanti lah. Okay. Untuk di-apply ke atas sampel. Okay. So saturated clay layer laterally confined, maknanya dia hanya berlaku proses of consolidation dalam keadaan satu arah saja. Okay, sebab kita gunakan confining ring, seolah-olah sampel tersebut tidak berlaku lateral punya movement. Okay, one dimensional flow, okay, constant permeability, again, can be measured by odometer test. Okay. So this is the proses yang berlaku di dalam consolidation. Okay. So apa yang boleh kita dapat daripada consolidation ni? Okay. Kita kena proses all the data untuk dapatkan the value yang penting, okay, supaya kita boleh estimate any settlement value, dan kita boleh estimate berapa masa yang diperlukan untuk consolidation ataupun primary consolidation tersebut tamat. Okay. So untuk setiap kali uji kaji, okay, kan saya katakan tadi bahawa dia berlaku dalam 2 minggu kan. Okay, untuk setiap satu kali load atau setiap kali satu uji kaji, kita mesti plot graf yang mana graf tersebut deformation, penurunan lawan dengan masa. Okay. So nanti kita tengok ini contoh untuk dapatkan this CV value. Okay. So CV ni namanya adalah coefficient of consolidation. Okay. So maknanya kita kena ada at least, kalau kita ikut flow ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 different graph untuk menunjukkan nilai CV yang berbeza. Okay. So kita ada 14 graph. Okay. So apa itu CV? CV is the coefficient of consolidation, indicates how rapidly or slowly the process of consolidation takes place. Okay. Dia adalah indikator untuk kita ukur berapa lama proses consolidation tersebut berlaku. Okay. So kaedah untuk dapatkan CV ada 2 kaedah. Yang pertama menggunakan log time method, iaitu menggunakan kaedah Casagrande. Manakala yang kedua menggunakan metod daripada Taylor, square root time method. Okay. Okay. So ini adalah kaedah yang pertama menggunakan Casagrande punya approach. Okay. So for this Casagrande punya approach, first kita akan plot graph yang dapat daripada consolidation punya proses, okay, ke atas satu graph log ataupun logametrik punya graph. Okay. Especially untuk kita plot masa. Okay. 1, 10, 100, 200, 1000, 10,000. So value semua dalam keadaan units. Okay. Maksudnya kalau 24 jam darab 60, okay, dia akan jadi 1440 jam, minutes. Okay. So kita kena plot. Okay. Ini menunjukkan bahawa, okay, masa yang perlu kita ambil semasa kita buat uji kaji, okay, adalah pada 1 minit. Kalau refer kepada this CV log time method, 1 minit. Yang ini 2 minit. Maknanya untuk 1 minit kita ambil bacaan. 2 minit ambil baru bacaan deformation berlaku. Sebab kalau ikut graf yang ini, dia tiada nilai kosong. Okay. Kalau kita guna log kosong, dia akan jadi error. Okay.
Melainkan kita jadikan dia sebagai 0.1. Okay. Ini 1, ini 10, ini 100, yang ini 1000. Dan tambah lagi lah untuk dapatkan 1440. Tetapi kalau dia mula pada 1, okay, maknanya kita start ambil bacaan reading pada 1. Tetapi by right, bacaan reading yang perlu kita ambil, saya tulis kat sini, 0, okay, memang 0 lah settlement kan. Okay. Lepas tu kita ambil pada reading 15 second, okay, dapatkan reading deformation 30 saat, okay, 45 saat, okay, 1 minit, okay. Ini 1 minit berlaku lah ni. 2 minit, 4 minit, 8 minit, 16 minit, 30 minit, okay, 1 jam. Okay. Lepas tu continue pula 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam, 16 jam, 24 jam. Okay. Soalan dia macam kali 2 juga. Ada keadaan yang 16 ke 30 ni lebih kurang kali 2 juga. Okay, 16 ke 24 ni sebab kalau kali 2 dapat 30, tak bolehlah 1 jam, satu hari 24 jam kan. Okay. So this is value masa yang kita kena ambil. Sebab itu tak sesuai kita menggunakan manual. Contoh kalau awak start setup testing pukul 8 pagi, takkan awak datang tengah malam kan nak ambil bacaan. Maknanya pukul 16 jam tu mungkin pukul 4 pagi. Kan datang pukul 4 pagi kan. Okay. So that's why kita menggunakan apa nama ni, logging ataupun record kita guna data logger lah. Okay. So berbalik kepada this chart ataupun result. Okay. So macam mana dapatkan nilai CV? Okay. So kita plot all the deformation value berdasarkan pada masa yang ni. Okay. Sehinggalah kepada 1440 ni. Okay. So dan kita cantumkan dia punya curve tersebut. Okay. Dia akan dapat seolah macam ada tiga phase of curve. Yang ini kita namakan phase yang pertama lah, lebih kurang begitulah. Okay. Yang ni phase yang kedua. Sebab dia dah start untuk bertukar dia punya direction. Okay. Okay. So first tugas kita dapat this kind of what we call as graph. Okay. Kita kena lukis satu tangent. Okay, awak dengar dulu satu tangent pada curve yang kedua ni. Okay. So saya diwarnakan sebagai warna pink. Okay, so tangent dia akan menjadi beginilah. Okay. 90 degree. Okay. So ke atas curve yang kedua ni. Okay. So kita lukis satu garisan seolah warna pink tersebut. Okay. So then satu lagi garisan. Okay. Kita ambil which one is at the center, lebih kurang gitulah. Dan kita lukis satu 90 degree punya apa nama ni, garisan. Okay. So this green line akan mewakili second punya tangent line. Okay. Terhadap curve nombor 3. Ini nombor 3, ini nombor 2, ini nombor 1. Okay. Hasil tindihan antara pink dengan hijau, okay, kita namakan dia sebagai D100. Okay. Jadi saya terangkan sebab apa diistilahkan D100. Okay. Okay. So untuk dapatkan nilai CV menggunakan log time methods, kita mesti dapatkan berapa nilai time, iaitu T50 yang ini. Okay. Baru kita dapat nilai CV. Okay.
dalam erti kata yang lain, untuk dapatkan nilai D50 yang ni, seolah-olah kita mesti dapatkan nilai D100 dan nilai D0. Lepas tu kita bagi dua, kita boleh dapatlah nilai D50. Okay. Tapi saya tunjuk prosedur pertama lah. Okay. This is the first procedure. Dapatkan nilai D100. Okay. Kita tak boleh dapat nilai D50 directly. Yang boleh kita dapat, kita tentukan berapa nilai D0. Okay. So untuk dapatkan nilai D0, apa yang perlu kita buat? Okay, yang ni satu lagi pemahaman yang perlu awak faham. Okay. Awak kena cari mana point. Okay. For example, for this case, okay. Ni 2, time dia bersama dengan 2. Okay. So 2, okay, mesti dimultiplikan dengan 4. Okay. That is the rule dia. Okay. Kita multiplikan dengan 4. So dia akan menjadi 8 kan. Dalam contoh ni dia ambil 2 lah. Okay. So awak buat satu garisan horizontal. Okay. Iaitu pada kedudukan point A tersebut. Iaitu 2. Okay. Lepas tu awak dah 2 dapat 8. Awak draw satu garisan horizontal. Sebab dia berlaku pada 8. Dan 8 ada kita kan ada dalam ni kan. Okay. So awak dapatkan distance yang mana dia mewakili nilai X. Okay. Okay. So that is for the distance between A dengan B dahulu. Okay. Menggunakan distance yang sama iaitu X, awak extend ke atas. Okay. Extend ke atas dan dia akan jadi X yang juga. Okay. Lepas itu daripada this extension, awak boleh dapatkan nilai D0. Okay. So that is the way how we determine the D0. Okay. Dah dapat nilai D0, kita bahagikan 2. For example, 6.6 minus 4.4 divide with 2, kita akan dapat 1.1, betul? Okay. So 6.6 tolak 1.1 dapatlah 5.5. Okay. Seolah-olah 5.5 ni adalah kedudukan bagi D50. Okay. So apa yang boleh kita buat? Okay. Once kita dapat nilai D50, kita unjurkan dia ke bawah untuk dapatkan nilai T50. Okay. So this T50 akan digunakan untuk masukkan dalam formula berikut. Okay. Okay. So apa yang berlaku? This is the formula. Okay. Untuk kita dapatkan nilai CV. Okay. So CV equal to 0.196 times HD, yang mana HD ni bergantung kepada drainage. Kalau dia adalah double drainage, kita bahagikan kepada 2. Kalau dia single drainage, kita bahagikan kepada 1. Okay. So T50 adalah hasil yang terdapat, kita masukkan. So kita boleh kira nilai CD. Okay. So ni semua explanation yang saya dah explain seperti mana yang ada dalam explanation yang saya dah buat. Ada soalan? Yang dah awal nanti awak tengok saja video. Saya akan upload nanti. Okay, and segmentation graph. Okay. Ada diistilahkan bahawa yang second punya curve ni dia mewakili primary, manakala third punya curve dia mewakili
secondary sebab dia sudah berubah kedudukan dia ataupun dia punya arah. Okay. The two line will meet at point C. So situ adalah mewakili nilai 100. Okay. Choose time t point A. Okay. So equal to T1 tu. Okay. Dan point B iaitu 4 times dengan T1. Ini sebenarnya yang saya katakan tadi lah. Kalau ambil 2 darab 4, 8 lah. Kalau ambil 1 darab 4, 4. Okay, mana-mana boleh. Tapi untuk mudah kena refer kepada point yang kita plot lah. Janganlah kata-kata ambil 5. Kan? Susah pula nak cari sebab dia tak setepat point yang kita plot. Okay, 5 darab 4 memang 20 tapi 20 dan 5 tidak ada dalam list. Okay. Okey, sorry. Saya beritahu anak saya benda ni. Okay. Okay, so that is the way how we determine the CV value. Okay, kalau ikut betul-betul rumus asal, dia begini CV equal to TB, T besar, capital T, HD square over T kecil, okay, time. Okay. So disebabkan kita pakai T50, okay, nilai TV ni, kalau kita refer kepada degree of consolidation, dia akan menjadi nilai U50. Okay. So bila U50, nanti saya tunjukkan satu lagi graf. Hasil daripada graf tersebut, kita akan dapati bahawa TV akan menjadi 0.1 untuk saikan nilai ataupun dapatkan nilai CV menggunakan Casagrande punya approach. Okay. 0.196. Okay. This nombor adalah mewakili nilai U degree of consolidation bersamaan dengan 50 ataupun nilai TV pada U50. Okay. Nanti untuk satu lagi method iaitu square root punya method. Okay. So kita menggunakan nilai T90 pula. Okay. Kat situ T90, TV dia bersamaan 0.848. Okay. So kita boleh ingat dah terus nombor-nombor tersebut. Okay. So kita move kepada second punya method. Okay. Iaitu menggunakan square root of time. Yang ini lebih straightforward. Cuma tugasan kita, time tersebut perlu kita punca kuasakan dia. Okay. For example, list time yang saya dah sebut tadi ni, 0 sampai 1440 ni, awak puncakan kuasa dia. Okay. Mana kalau dalam table awak buat, okay. So table kalau diberi masa, okay, T dan deformation D. Okay. So awak buat satu lagi table line iaitu square root of time. Okay. Contoh kalau yang ni 4, yang ni kan bersama dengan 2 lah. Okay. Sehinggalah 1440 yang tu. Okay. So kena buat 2 ataupun satu lagi table mewakili square root of time. Okay. Kelebihan dia, dia boleh bermula pada kosong sebab dia menggunakan scale biasa. Okay. So 0, 5, 10, 15, 20. Okay. So kita plot semua value yang ada seperti tadi. Okay. Dan kita akan dapati garisan mana biru ni. Okay, this blue line.
Okey. Dan automatik nilai D0 adalah pada time 0 lah. Okey. So berbeza dengan nilai kaedah log method tersebut, okay, untuk this sort of time, okay, kita mesti tentukan nilai D90. Okay. So macam mana dapatkan nilai D90? Okay. First, kita kena lukis satu garisan lurus, okay, dengan berpunca daripada nilai D0. Okay. So this D0, kita lukis satu garisan lurus ke atas consolidation punya curve tersebut. Okay. So dia akan mewakili graf ataupun line warna pink tersebut. Okay, that is the first procedure. Okay. Selepas itu, kita cari mana-mana die reading. Okay. For example, yang ini diletak pada 4.4 contohlah. 4.4. Okay. Kita ambil pembaris. Kita draw line sehinggalah dia meet kepada this pink line. Okay. For example, kalau pembaris tersebut kita ukur, dia bersamaan dengan 1 cm lah. Kita ambil mudah lah, 1 cm. Okay. So apa perlu kita buat? 1 cm ni, kita darab dengan 0.15. Okay. So kita akan dapati value dia bersamaan 0.15 lah. Okay. So then, pada kedudukan yang line yang sama, kita extend sebanyak 0.15 cm. Okay. Kita extend. Janganlah awak ambil line 4.4 ni, tiba-tiba awak choose untuk extend pada 4.8. Okay, tak betul lah. Okay, kita ambil pada line yang sama, kita extend sebanyak 0.15. Okay, kalau dia 2, dia akan jadi 0.3 lah. Lebih kurang gitulah. Mana 0.15 adalah asas dia. Okay. So kita extend. Okay. So this extension nak dikaitkan dengan D0. Okay. Kita ambil pembaris yang sama, dan kita draw daripada D0 sehinggalah dia bertemu kepada extension line tersebut. Okay. Dan kita cantumkan sampailah kepada base axis X tersebut. Okay. So kita akan dapati ada P dan ada Q. Okay. So garisan hijau tersebut sehinggalah ke Q. Okay. Intersection antara garisan hijau dengan consolidation curve, okay, akan mewakili nilai D90. Okay. So D90 berlaku pada 4.9 reading. Okay. So then daripada 4.9 tersebut, kita turunkan ke bawah dan kita akan perolehi T90. Okay. For example, this case, T90 kita bersamaan dengan 6. Walau bagaimanapun, okay, minutes yang kita catat ni dalam keadaan square root. Okay. So untuk jadikan dia keadaan yang normal, okay, 6 perlu dikuasakan dengan 2 lah. Okay. Oh, sorry, ni tak ada square. Okay, so 6, untuk jadikan dalam keadaan yang biasa, dia perlu dikuasakan dengan 2. So dapatlah 36 untuk value bagi T90. Okay. So this T90 value, kita masukkan dalam equation seperti mana equation yang sebelum ni. Okay. Walau bagaimanapun, nilai TV akan jadi 0.848. Okay. So akan jadi 0.848 HD square over T90. Okay. So this T90 bersamaan dengan 36. Okay. So itu adalah dia punya apa? Kaedah untuk dapatkan nilai CV. Okay. So once kita dapat nilai CV, okay, ini daripada odometer test. CV ni hanya boleh diperolehi daripada odometer test pada stres yang berbeza. Okay.
So ni satu, maknanya yang ni contoh ini bersama dengan 6.25 contoh Okey. So untuk 12.5 kPa, okay, repeat prosedur yang sama dengan value yang berlainan. Okay, dia tak akan dapat trend yang sama sebab makin kita tinggikan load, mungkin deformation dia makin besar. Okay, itu logiknya. Okay, sehinggalah dia dah sampai tahap yang dia dah keras, okay, dia tak akan mengalami deformation yang tinggi. Okay. So maknanya kita akan ada 14 set of graph, okay, daripada reload, daripada loading sampai kepada reload. Okay. So itu adalah untuk dapatkan nilai CV. Okay, this nilai CV, okay, kalau kita nak estimate berapa nilai consolidation yang berlaku di site, okay, kita boleh gunakan rumus yang sama, okay, dan kita kena setkan bahawa consolidation akan complete pada 90% of U ataupun degree of consolidation. So kalau dia dah kita set pada 90%, okay, dia akan jadi 0.848. HD ni adalah thickness of the clay layer only. Okay, kalau clay layer dekat site 16 meter, okay, double drainage bagi 2, dapat 8, 8 kuasa 2 dapat 64. Okay. So T ini bukan T90 dah. Dia akan jadi T biasa. Kita tukarkan pada untuk estimate berapa lama proses of consolidation. This CV yang kita dapat daripada testing, kita pindah ke sini. So at the end kita boleh tahu berapa lama proses of consolidation berlaku dengan kita apply load-load yang kita nak. Contoh kita nak construct 400 kPa load. Okay. Based on testing yang kita ada 14 set of data tu, kita dapatkan CV pada 100 kPa. Okay. So this 100 kPa ada nilai CV yang tertentu, okay, masukkan dalam formula dan kita dapati time yang perlu untuk dia achieve 90 degree of consolidation sekian. Okay. Dia boleh jadi sampai belas-belas tahun baru dia complete. Jadi untuk capai 90% boleh jadi 10 tahun, boleh jadi 12 tahun, bergantung kepada thickness of the clay layer dan CV value juga. Okay. Menarik untuk tahu benda ni. Nanti kita akan discuss contoh-contoh dalam contoh buku Dr. Kamarudin. So ini saya cuba slide ni kita cuba habiskan semua slide yang ada ni lah. Nanti kita akan pergi bercontoh Dr. Kamarudin selepas saya dah terang semua ni. Okay. So how do we get the factor 1.15? Okay, ni kaedah macam mana ditentukan 1.15 daripada kaedah square root method ataupun Taylor punya method. Okay. So dia terangkan lah. Okay. So yang ini 0.198 ni, 97 ni datang daripada T90 ataupun 0.196, T50 ataupun U50, okay, TV tersebut. Sebab tu datangnya 0.197. Okay. So 9 ni adalah merujuk kepada 90%, T5 ni merujuk pada 50% lah. Sebenarnya 90 over 50 lah. Tapi kalau potong pun jadi 9 over 5. Okay. So pada nilai D90, okay, F bersamaan square root 0.848. Okay. So bila kita bahagikan kepada 9 over 5, okay, so dia akan jadi square root 0.197. Okay. So dipermudahkan equation tersebut, okay, D90 over 9 over 5, dia ambil ratio kan, dia ambil kaedah ratio, maknanya D90 over 9.5 D50 satu ratio. Okay. Manakala satu lagi ratio adalah F square root 0.88 over 9.5 F square root 0.97. So at the end dia dapat 1.15.
So that is how they get the factor 1.15. Okay. Okay. So this is explain, okay, what is the difference between square root of time versus log time methods. Okay. Generally, square root of time is method is better. Square root of time method usually gives lower CV. Okay. Square root of time method is easier to program in computer. K compute from CV almost always less than measure value due to the slower compression. To decide which is correct, okay, then we may compare with the permeability obtained from the site. Okay, sebenarnya permeability boleh kita dapatkan daripada nilai CV. Saya tak sertakan dalam ni lah. Okay. So permeability adalah satu topik yang lain. Okay. So the square root of time method work well based on the assumption of no secondary consolidation. Okay, kalau tengok pada gambar rajah graf tersebut, okay, soalan tak ada consolidation secondary. Okay, dia flat macam tu. Kita sambung lagi lah. Tapi kalau refer kepada yang T90, T50 tersebut, seolah-olah yang ini adalah primary consolidation, manakala yang ini adalah secondary consolidation. Okay. Tapi by right dia tak berlaku. Okay. Jika kita consolidate dalam masa 24 jam. Okay. Kalau kita lebih mungkin jadi. Okay. Tapi disebabkan oleh faktor graph scale yang digunakan, seolah-olah menunjukkan dia berlaku pada Casagrande punya method ataupun log time punya method. Okay. Used strictly for vertical drainage, cannot be used for some soil such as peat, where K change very much when subject to change in effective stress. Square of time method is okay because Terzaghi theory does not account for secondary compression anyway. Okay, so dia berbalik kepada menunjukkan bahawa secondary compression tak berlaku. Okay. Tidak diambil kira, okay, untuk penentuan CV. Okay. Walau bagaimanapun, kedua-duanya boleh digunakan, okay, tetapi untuk mudah tentukan nilai CV adalah menggunakan square root of time methods. Okay. Okay. So kita take break dan kita sambung balik dalam pukul 3-5 minit. Okay. So kita sambung balik 3-5 minit. Senang juga saya nak upload sebab dia tak nak file yang besar dan dia panjang sekali lagi kita upload. Saya stop. Okay. 3 minit sambung balik. Stop.